Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Okey kawan-kawan. Harap boleh dengar saya okey Waalaikumsalam, cikgu. Salam. Boleh, cikgu. Ya. Okey, sekejap kita tengok sekejap kawan-kawan kita di talian. Okey. Sekali lagi, Assalamualaikum. Selamat pagi kawan-kawan. Kita ada Ivy, Rauda, Rifki, Lutfi, Fazana, Siti Nur Atika. Baik. Saya harap semua sihat. Okey, kawan-kawan. Sihat. Alhamdulillah, cikgu. Alhamdulillah. Okey, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Fazana. Okey. Jadi insya-Allah kita akan mulakan kelas kita seperti yang saya post di dalam grup kelas kamu tu. Mungkin kamu dah tengok dah tugasan dia. Kita nak sambung sedikit. Kita masih dalam tajuk lakaran, okey. Jadi ini adalah kesinambungan daripada minggu lalu. Minggu lalu kita ada apa tu? Minggu lalu kita buat bulatan, lengkungan dan juga elips. Okey. Minggu ini kita akan guna semula kaedah itu untuk buat tajuk baru iaitu silinder dan juga kun. Silinder tahulah kan? Bulat panjang tu kan? Silinder, okey, dan juga kun. Jadi kita akan gunakan teknik minggu lalu untuk buat minggu ni. Okey. Jadi simple saja. Kita ada dua tugasan. Yang pertama kita nak buat silinder, yang kedua kita nak buat kun ya. Okey. Kita tengok sekejap. Sebelum kita tengok tugasan kita itu, saya nak tunjukkan dulu tugasan minggu lalu yang kawan-kawan kita dah hantar. Alhamdulillah. Sekejap ya. Okey. Mari kita tengok dulu sekejap tugasan minggu lalu. Yang pertama daripada Nabil. Okey, daripada Nabil. Okey, ni Nabil punya tugasan nombor 1 kita buat bulatan. Okey, Nabil, very good. Bulatan. Yang tugasan nombor 2 kita buat elips. Okey. Okey. Tu Nabil baru masuk. Okey, ni tugasan Nabil minggu lalu. Soalan 2 elips, soalan 1 tadi bulatan. Okey, very good. Baik, kita tengok kawan kita yang kedua. Ni Raudah. Okey. Yang pertama bulatan. 3 Raudah buat. Oh, perfect. Bulatan cantik. Raudah. Okey. Yang kedua adalah elips. Ini elips daripada Raudah. Tahniah, cantik Raudah elipsnya. Baik. Tugasan ketiga kita daripada Fazana. Okey, ni Fazana buat yang pertama. Bulatan. Okey, Fazana. No problem. Cantik dah. Macam biasalah, memanglah bulatan kan. Kita bulatan, lengkungan dan elips ni memang kita kena latihan banyak-banyak kali, nanti kita dapat cantik. No problem. Okey, ini Fazana punya elips. Okey. Mungkin kalau boleh saya tegur sedikit dekat sini untuk kawan-kawan lain juga. Okey. Garisan yang ini garisan yang ini, okey. Garisan yang kita garis melintang begini, ini kita panggil dia garisan binaan. Nanti bila kita buat garisan binaan ni, kita halus sahaja garisannya, jangan terlampau terang. Jadi yang terang ini dia garisan objek kita ni. Yang ini kita terang. Jadi nanti lukisan kita nampak lebih cantik lagi. Walau bagaimanapun bentuk yang Fazana buat ni okey dah. Jadi dah elips dia. Nampaklah bentuk elips dia. Okey. Nanti beberapa kali buat latihan dia akan lebih cantik lagi. Okey. Baik. Seterusnya kawan kita satu orang lagi iaitu Atika. Okey, ni Atika buat. Ni Atika punya bulatan. Okey, very good. Atika pun sama juga. Nanti garisan binaan keliling ni jangan terang sangat. Dia macam yang tengah-tengah. Yang macam tengah ni cantik lah. Okey. Satu lagi tugasan daripada Atika. Ini Atika punya elips. Okey, very good. Okey, ni elipsnya. Okey. Jadi untuk ingatan bersama lah, bukan saya tegur Atika dengan Fazana seorang je, tak. Untuk ingatan bersama semua kawan-kawan yang lain, garisan binaan ni, okey, yang di luar ni lah, yang selain daripada elips ni, nanti kita buat dia jangan terang sangat, jangan terlampau tekan sangat. Okey, yang kita terangkan adalah kita punya objek kita, garisan objek kita iaitu elips tu nantilah. Okey, walau bagaimanapun ini yang baik.
Baik, ini ada beberapa orang kawan-kawan kita yang dah hantar. Kawan-kawan lain, saya tahu tugasannya dah siap. Macam Rifki, macam Ivy, dia dah siap dah. Tapi nanti, tolong hantar supaya saya ada record kamu hantar tugasan. Ya? Saya tahu kamu dah buat, kamu dah siap. Tapi lebih baik kamu hantar tugasan supaya saya pun ada record yang kamu dah hantar tugasan itu. Okey, sekali lagi tahniah kawan-kawan kita yang berjaya hantar tugasan. Terima kasih. Okey. Selamat datang kawan-kawan yang baru datang bersama-sama dengan kita. Bersama-sama dengan kita. Siapa tadi yang baru masuk? Ada 2 orang. Zafaran dengan apa lagi seorang baru masuk tadi? Hakimi. Okey, selamat datang Okey, kita baru selesai sahaja. Saya tunjukkan sebentar tadi adalah tugasan yang kawan-kawan kamu dah hantar pada minggu lalu. Okey. Jadi hari ini kita nak tengok tugasan kita pada hari ini. Okay, seperti yang saya post di dalam grup kelas kamu boleh tengok. Tugasan kita adalah sambil-sambil merujuk buku teks. Kalau ada bersama kamu adalah buku teks di muka surat 87. Okay, kalau ada buku teks bersama dengan kamu boleh rujuk muka surat 87. Tajuk kecil kita adalah lakaran silinder dan kun. Kita nak cuba buat lakaran hari ini bentuk silinder dan juga bentuk kun. Okey. Jadi untuk soalan ini, untuk latihan tajuk kita pada hari ini, saya sediakan 2 soalan. Soalan pertama saya akan minta kamu lukiskan silinder. Okey, inilah bentuk silinder tu kan. Kurang lebih ni saya lukis tangan lah. Kurang lebih beginilah silinder. Kita tahulah dia bulat gitu panjang. Okey. Saya buat dia menegak. Okey, nak buat melintang pun boleh, tak kisah. Nanti kita tengok teknik dia macam mana kita nak buat. Okey, silinder. Soalan 2 pula, kita akan buat kun. Kita buat kun. Okey, ini pun kun yang saya buat ni dalam kedudukan menegak lah. Okey, walau bagaimanapun nak buat melintang pun boleh juga. Okey, tak ada masalah. Okey, jadi kita nak buat 2 ini. Semestinya untuk buat silinder dan kun ini kita akan gunakan teknik yang telah kita pelajari pada minggu lalu, iaitu membina elips. So kita kena buat elips dulu, daripada situ baru kita boleh ubah dia jadi silinder ataupun jadi kun. So saya harap kamu dah ready. Bersama-sama dengan kamu ada pensel, pemadam dan juga kertas. Ataupun boleh buat di dalam buku kotak-kotak matematik tu mungkin lebih senang sedikit, okey, untuk memudahkan kamu. Walau bagaimanapun kalau kamu nak buat dalam buku kertas biasa ataupun kertas A4 tak ada masalah, mana-mana saja yang mudah bagi kamu. Okey. Okey ke kawan-kawan? Ready? Kawan, ready? Okay, I'm ready cikgu. Alright. Okey, cikgu. Alright. Kita cuba sama-sama lah ya. Kita cuba sama-sama macam biasalah. Okey, kita tengok dulu sekejap silinder. Okey, ini silinder saya tunjukkan di sini. Ini yang dah siap. Okey, kita buat dalam bentuk menegak begini. Sekejap kalau boleh saya terangkan sikit dia punya layer dia. Okey, nampak tu ini saya terangkan sedikit. Kamu nampak garisan-garisan binaan dia. Saya terangkan sikit garisan binaan. Dia ada banyak garisan binaan ni. Okey. Okey, sekejap saya terangkan sikit garisan binaan dia. Jadi supaya kamu nampak idea. Kalau kat sini kamu lihat, kita sebenarnya membina 2 elips. Bahagian bawah kita buat 1 elips, bahagian atas kita buat 1 lagi elips. Sekejap kalau boleh saya highlight sikit. Okay, kita tengok ni kita bina elips bahagian bawah 1, bahagian atas 1, kemudian kita sambungkan elips kita itu atas dan bawah, dia jadilah silinder. Jadi kemahiran yang penting dekat sini kemahiran minggu lalu lah, iaitu membina elips. Okey, sama juga kalau kita nak buat dia dalam keadaan melintang, kita akan bina elips kita melintang. Jadi dia bergantung kepada kedudukan elips kita itu. Bagaimana kita nak susun elips kita tu. Jadi kita akan dapatlah bentuk silinder yang kita mahukan. Okey. Jadi kita akan cuba buat ini bersama-sama sekejap lagi. Jadi saya harap ada dah ready bersama-sama dengan kamu, pensel, pemadam
dan juga kertas, kita akan buat. Semua ada, cikgu. Alright. Baik. Kita cubalah ya. Baik. Saya create new sekejap. Okey. Sekejap. Guide saya. Okey, mana dia besarkan sikit ya, paparan saya ni. Okey. Baik. Okey, kita nak mula lukis. Okey, pertama sekali kita buatlah kita punya garisan tapak kita. Okey, saya akan buat di bawah ni dulu. Okey, garisan tapak ni kita mula supaya senanglah ni ya. Ini yang saya maksudkan, ini semua adalah garisan binaan yang sepatutnya dia tak berapa terang sangatlah garisan ni. Tetapi untuk demonstrasi kepada kamu ni saya bagi dia terang lah supaya nampak. Okey. Kita buat dulu tapak dia di bawah. Maksudnya di situlah kita nak mula lakaran kita sekejap lagi. Okey. Okey, langkah seterusnya, sebabkan elips kita itu dalam bentuk isometri, kita kena buat dulu kotak untuk elips itu dalam bentuk isometri. So, saya buat paksi isometrinya di sini. Okey, garis dulu. Ini semua garisan binaan yang sepatutnya garisan dia halus lah. Okey, garisan dia halus saja. Tetapi untuk demonstrasi ni saya bagilah terang sikit supaya kamu nampak. Okey, kita akan dapat garisan macam tu. Kita nak bina paksi isometri kita. Seterusnya kita nak buat kotak kita tu di bawah. Okey, kamu tengok dulu sekejap ni kamu dapat ada idea. So saya akan start daripada sini. Saya buat ukurannya 4 kotak. Sebab saya menggunakan kertas grid di sini. Okey. Kedua, ke kanan pula 1, 2, 3, 4. Sebab dia isometri jadi dia kena bentuk macam ni lah. Okay, 1, 2, 3, 4. Akhir sekali 1, 2, 3, 4. So kita adalah panduan kotak kita di bawah. Di dalam kotak inilah sekejap lagi kita akan buat elipsnya. Okay, elips untuk di bawah. So kita dah siap satu di bahagian bawah. Jadi macam tu. Seterusnya kita nak buat satu lagi elips dan sekejap lagi di bahagian atas. Okey, kita buat satu-satulah ya. Kita buat satu-satu. Kita bagi siapkan bahagian bawah ni dulu. Okey, ini kotak kita. Seterusnya kita nak buat elips macam biasa, macam minggu lalu. Apa teknik-teknik dia? Kita dah ada kotak, kita nak buat elips, kita bahagi 4 kotak kita. Betul? Okey, saya bahagi 4 sekarang. Kotak saya bahagi kepada 4 bahagian. Kita nak buat elips tu, bahagi. Okey, kemudian kita buat lagi garisan melintang supaya dia bahagi kepada 8 bahagian. Okey, kita dah siap dah kotak. Kotak kita. Ya. Raudah. Apa Raudah? Tak nampak, cikgu. Tak nampak skrin? Patutnya nampak. Kawan-kawan lain nampak tak skrin? Nampak. Raudah try tengok ni sekejap saya angkat panggilan sekejap Okey, sorry. Saya jawab panggilan tadi. Macam mana Raudah? Nampak ke paparan Raudah? Patut. Allah, sekejap ada panggilan lagi. Sorry.
Okey, minta maaf ada gangguan. Raudah macam mana Raudah? Okey ke paparan Raudah? Hello Raudah. Rifki nampak okey tak paparan? Nampak okey. Okey, Raudah cuba ya kalau boleh login semula ke? Raudah dah terkeluar Raudah cuba login semula. Kawan-kawan lain saya harap nampak paparan jelas. Okey, baik. So, kita dah bahagi 8 macam biasa. So, kita sekarang nak start buat ellipse. Okey, saya akan buat ikut bahagian demi bahagian lah. Saya akan mula dekat sini dulu macam biasa. Okey, ni bahagian dia yang saya akan mula. Teknik dia seperti minggu lalu kita bahagi 3 garisan ni garisan ni kita bahagi 3 agak-agak saja. Okey, saya akan bahagi dekat situ lah. Saya akan start. Okey, kemudian garisan atas ni pula. Okey, saya akan bahagi dekat sini. Kurang lebih bahagi 3. Okey. Jadi daripada tempat kita tanda tu kita akan buatkan dia punya ellipse. Baik, kita try, sama-sama kita try. Saya pusing sikit kertas saya. Okey, ellipse. Belah lagi. Okey, siap satu corner. Okey. Baik, sekarang saya nak buat bahagian ini pula. Bahagian yang kedua dekat sini sama juga, saya agak-agak saya tanda. Okey, dekat situ. Dengan dekat sini agak-agak bahagi 3. Kemudian kita cuba untuk buat ellipse lengkungan dia dekat situ ya. Okey, kita try. Okey, sebelah lagi. Jangan takut, cuba saja. Okey. Tak jadi padam. Okey, kita dah ada 2 lengkungan. Baik, saya teruskan untuk bahagian ketiga di sini sama je macam tadi, kita bahagi 3. Kat sini anggaran akan start ellipse saya dekat situ. Dia pusing sikit kertas saya supaya senang nak buat. Okey, belah lagi. Alright. Okey, kita akan dapat macam tu. Okey, perhatikan. Saya tak buat habis ellipse saya. Saya buat separuh je. Saya buat 3 bahagian je ellipse saya. Kenapa saya buat macam tu? Sebab yang di belakang itu nanti dia terlindung, dia tak nampak. So kita tak payahlah buat penuh. Boleh je nak buat penuh kan. Tapi untuk contoh ni kita nak bagi, saya nak tunjuk kamu gambaran. Kita sebenarnya tak perlu pun buat penuh. Kita buat sebahagian saja ellipse kita. Okey. Kita buat separuh, kamu akan dapat kurang lebih begini. Macam mana kawan-kawan? Boleh tak? Saya bagi peluang masa kawan-kawan try dulu. Yang mana yang dah ready, sekejap lagi mungkin boleh tunjukkan pada saya. Supaya kita boleh sama-sama tengok lah. Ni tujuan dia, kita buat sama-sama pelan-pelan buat. Okay. Yang dah siap boleh tunjuk dekat skrin. Oh, Rifki. Belakang sikit Rifki. Sekejap. Kita tengok Rifki punya ni. Sekejap Rifki. Okey Rifki. Bahagian satu lagi Rifki yang dekat bawah ni, dekat sini. Yang dekat bawah tu Rifki. Yang dekat sini. Mana Macam mana nak tunjuk kat Rifki? Lagi sekali Rifki tunjukkan. Oh, belakang sikit. Belakang sikit. Dekat bahagian sini. Allah. Dekat bahagian sini. Dekat bahagian bawah ni. Satu lagi bahagian. Bagi siap yang itu. Try. Oh, kawan lain, sorry. Baik, kita tengok sekejap. Raudah. Okay, Raudah. Very good. Raudah punya, okay. And then satu lagi kawan kita, Atika. Atika, okay, very good Atika. Okay, very good. Ada tak kawan-kawan lain nak share dengan kita? Kawan-kawan yang dah selesai bahagian pertama. Tak ada lagi kawan-kawan?
Ivy. Okay. Sekejap saya tengok Ivy. Alright. Okay. Very good Ivy. Very good. Okay. Cantik. Okay. No problem. Cantik. Thank you. Ada lagi kawan-kawan nak share dengan kita? Fazana. Sekejap. Mana Fazana? Okay. Belakang sikit Fazana. Okay. Very good Fazana. Very good. Alright. Okay. Cumanya kamu punya sudut kotak tu terlampau ni lah. Kawan-kawan yang lain pun sama juga. Terlampau 45 darjah sangat. Mungkin tak apa, kita cuba. Kita cuba dulu. Kita tengok bentuk dia jadi macam mana. Ya. Kita tak ada masalah sepatutnya. Okey je tu. Rifki boleh ya Rifki? Yang bawah tadi tu dah siap dah? Dah. Alright, very good. Okey, baik. Kita sambung ya. Kita sambung. Baik, kita dah siap bahagian pertama, elips kita yang pertama, bahagian bawah ataupun tapak dia. Sekarang kita nak buat elips yang kedua, bahagian atas dia. Okey, elips bahagian atas ni kurang lebih sama je teknik dia, tetapi kali ni elips tu kita buat penuh. Kita tak boleh buat separuh dah, kita kena buat penuh. Okey. Jadi dia mestilah berada pada garisan tengah yang sama ini. So saya akan buat dekat sini. Okey. Kita buat satu lagi kotak di bahagian atas ni. Okey. Jadi saya sambung sikit garisan saya ni. Alright. Okey, saya buat kotak di bahagian atas. Okey, di bahagian atas. Jadi daripada sini saya buat kotak 1 2 3 4. Okey, kemudian ke kiri 1 2 3 4. Sama je teknik macam tadi. Kita buat kotak ni sebagai panduan kita. Okey. Okey, kotak kita dah siap. So dia akan jadi kurang lebih macam tu lah. Okey. Kotak kita dah siap, dia akan jadi macam tu. Baik, seterusnya teknik elips macam biasa lah, kita bahagi 8 kotak kita ini ya. Okey, saya bahagi sekarang. Ni kotak saya bahagikan. Bahagi 2. Bahagi lagi. Okey, kemudian bahagi lagi dekat sini. Last one bahagi. So, kita dah bahagi kotak kita. Dan kita dah ready untuk buat elips di bahagian atas pula. Kita dah ready nak buat elips di bahagian atas. Baik, sama-sama kita buat elipsnya. Tekniknya sama saja macam sebelum ini. Okey. Kita akan bahagi kepada 3 bahagian garis ini. Anggaran sahaja kita bahagi 3 bahagian. Okey, saya buat penandaan kat situ. Ini dekat sini. Kemudian kita boleh buat elips kita. Okey, saya pun start buat lengkungan dekat sini. Okey, lengkungan 1. Terusnya bahagian sini pula saya anggarannya bahagi 3, anggaran bahagi 3. Pusing sikit kertas saya ni, senang nak lukis. Okey, lengkungan yang kedua dah siap. Sekarang kita buat lengkungan ketiga. Saya bahagi 3 garisan ni. Bahagi 3 garisan ni. Okey, saya pusing sikit kertas supaya senang saya nak buat lengkung. Okey, lengkungan yang ketiga dah siap. Yang terakhir, lengkungan di bahagian atas. Sama je teknik dia, bahagi 3. Bahagi 3 garisan ni. Buat lengkung. Alright, kita dah siap dah elips kita di bahagian atas. Elips yang penuh. Elips yang bawah tadi, elips yang separuh. Okay, so sepatutnya kawan-kawan dah boleh dapat macam contoh yang saya tunjukkan ini. Andai kata kawan-kawan dah ready, boleh share dekat skrin, kita sama-sama tengok.
Belakang sikit Rifki. Sekejap, saya sharekan skrin ni Rifki. Supaya tak nampak. Sekejap kita tengok Rifki punya. Lagi sekali Rifki. Rifki terbalik lengkung tu Rifki. Lengkung tu terbalik. Bukan ke dalam. Dia keluar. Okey, cuba Rifki tengok contoh yang saya buat. Terbalik lengkung tu. Cuba tengok betul-betul. Tengok balik. Ni saya zoom sikit. Saya zoom. Ni lengkung tu. Tengok Tengok saya tunjuk saya conteng sikit dekat sini ya. Sekejap ya. Ni lengkung ni macam ni. Rifki buat terbalik macam tu. Ni terbalik. Ni bukan macam ni. Okey. Dia ke dalam. Okey, betulkan. Rifki try betulkan. Padam balik. Boleh padam tu. Okey. Betulkan. Okey, kawan-kawan yang lain. Kalau nak share dengan kita, boleh share. Fazana, belakang sikit Fazana. Gelap, tak nampak. Ada lampu kat belakang kau. Sekejap, saya tengok. Fazana. Okey Fazana. Okey. Nampak dah. Okey, boleh Fazana. Boleh, no problem. Right. Satu orang lagi kawan kita. Ni siapa ni? Raudah. Belakang sikit Raudah. Nampak tangan kau Raudah. Tak nampak kertas. Okey. Okey Raudah. Okey, baik. Boleh. Okey, very good. Okey. Kawan lain Ivy. Mari kita tengok sekejap. Ivy. Oh, very good Ivy, cantik. Okey, very good. Nice one. Okey. Nampak dah Raudah punya cantik Raudah. Okey, very good. Boleh tu. No problem. Rifki cuba betulkan balik. Sikit lagi terbalik saya tunjuk balik dekat Rifki. Gambarnya. Okey. Dia jadi gitu Dia sepatutnya jadi begini Rifki betulkan semula. Lengkung dia. Mari kita tengok Rifki belakang sikit kertas. Tak nampak belakang lagi sikit. Okey, yang dua depan tu dah betul dah Rifki. Yang dua depan ni yang ini dah betul dah, tengok ni saya tunjuk ni ni kau tengok. Okey, yang ni dah betul, ini betul. Kau nampak skrin tak? Ini betul, ini pun betul. Okey. Itu. Yang ini kau pun betulkan. Ini betulkan balik, okey? Ini betulkan, ini pun betulkan, ya? Okey, Rifki betulkan dulu. Itu sekejap lagi kita sambung. Okey, Rifki betulkan dua yang atas tu. Okay, very good everyone. Okay, sambil-sambil kita tunggu kawan kita Rifki betulkan itu. Okay, ini saya tunjukkan contoh Rifki boleh tengok dekat depan ni. Elips kita sepatutnya jadi macam tu lah. Okay, elips kita sepatutnya jadi begitu. Kawan-kawan lain yang masih mencuba, boleh nak share dengan kita, boleh kita bagi masa sikit kawan kita buat. Saya bagi 1 minit pada Rifki untuk selesaikan tu bahagian tu supaya dia boleh ikut kita. Kawan-kawan lain yang dah siap boleh share juga. Oh, Fakrul tak masuk pagi ni. Tak ada, tak nampak Fakrul Okey, mana Rifki? Dah siap? Sekejap saya tengok Rifki. Okey, very good. Betul dah Rifki. Alright, very good. Nice. Okey, very good. Okey, baik. Kalau begitu, marilah kita teruskan. Kawan-kawan. Okey, sebentar ya. Okey, langkah seterusnya. Okey, apa kita nak buat? Tengok ni
kita nak bina 2 garisan. Kita nak bina 2 garisan ini yang akan menyambungkan elips kita daripada elips yang di bahagian tapak bawahnya kepada elips yang bahagian atas. Kita nak sambung 2 garisan. 2 garisan itu adalah berada dekat sini. Tengok ni, saya tunjuk. Daripada bawah Garisan tu dekat sini. Oh, jap saya tukar color pensel saya supaya kamu nampak. Garisan itu adalah berada dekat sini. Dekat titik tu. Di situ kita nak buat garisan. Naik ke atas. Dia akan sambung kepada titik sini. 2 garisan tu kita nak buat. Okey. Garisan itu kita nak buat. Baik. Kita cuba. Okey. Sekali lagi. Sekejap. Kita cuba, saya tandakan one more time, saya tandakan. Kita nak garis dari sini kepada sini. Okey, kita nak buat garisan tu. Baik. Okey, saya cuba untuk garis sekarang ni. Tu. Saya garis dari bawah ni, dia straight, lurus sampailah atas. Alright. Okay. Yang kedua pula, kita nak buat sama juga. Tapi kali ni sebelah kanan pula. Iaitu kita nak sambung pada titik ini. Okay, sambung kepada sini. Okay, kita nak buat itu pula. Right. Cuba saya sambungkan sekarang. Okay, daripada bawah ni, saya sambung naik atas. Okay. Jadi kita buat penyambungan macam tu. Jadi sekarang ini sebenarnya kita dah berjaya siapkan elips kita. Cumanya kalau garisan binaan kamu tadi terlampau terang, kamu tak berapa nampak elips dia. Okey? Jadi itu sebab penting untuk kita kita punya bina garisan binaan kita itu jangan terang sangat. Okey? Macam saya ni, saya ada pilihan lah untuk bagi tak terang. Kalau saya bagi tak terang macam tu, mungkin kamu boleh kontrol dengan pemadam kamu. Kamu tengok saya kurangkan sikit kecerahan dia. Kemudian saya terangkan garisan objek saya. Saya akan dapatlah elips yang cantik. Okay? Contoh dia sekarang ini, saya akan terangkan garisan objek saya. Kamu tengok. Saya terangkan bahagian bawah ni dulu. Okay? Saya terangkan elips yang di bahagian hadapan saja. Cuba tengok. Saya pusing sikit kertas ni supaya senang saya nak lukis. Saya terangkan garisan ni, kita akan dapatlah kita punya bentuk elips. Okey. Okey, bahagian bawah dia. Kemudian bahagian atas pula saya terangkan. Bahagian atas pula. Okey, saya terangkan lagi. Sambung lagi elips saya. So, dapatlah kita bentuk silinder. So, tu saya maklumkan tadi kepentingan untuk kita bina garisan binaan tu jangan terlampau terang sangat. Tapi tak apalah, permulaan kita belajar kan. Kalau tak terang sangat pun susah kita nak nampak. Okey. Jadi, itulah kalau kita buat dengan garisan ketebalan garisan yang betul, kita akan dapatlah bentuk elips yang cantik macam ni. Okey. Macam mana kawan-kawan? Boleh share tak hasilnya? Yang mana kawan-kawan yang dah siap supaya kita boleh tengok. Okey, Rifki share dulu. Mari tengok Rifki. Belakang sikit Rifki.
Belakang sikit lagi. Okay, very good Rifki, very good. Okay, jadi dah tu. Okay, cuma garisan binaan tu seperti saya kata tadi. Next time, garisan binaan tu kita cuba bagi dia jangan terang sangat. Okay, supaya kita punya ellipse nampak cantik. Walau bagaimanapun tu kira dah jadi dah tu. Soalan satu dah boleh ambil gambar, dah boleh hantar dah Rifki. Okay, baik. Kawan kita yang kedua nak share. Mari kita tengok. Sekejap. Mana ni siapa punya? Raudah. Raudah, oh very good. Raudah cantik. Okay, nice Raudah. Okay. Dah boleh ambil gambar dah untuk soalan satu dan hantar. Baik. Okay, next one kawan kita Ivy. Mari kita tengok. Oh, nice one Ivy. Cantik. Very good. Nanti ambil gambar dah boleh hantar tugasannya untuk soalan satu. Very good Ivy. Okay. Ada lagi kawan kita Atika. Mari kita tengok. Okay. Cantik silindernya Atika. Dah jadi dah tu. Okay. Very good Atika. Okay, very good. Ada kawan-kawan lain lagi yang nak share dengan kita? Kawan-kawan lain lagi yang nak share dengan kita ada? Kita bagi peluang sekejap sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan kita yang lain untuk share. Fazana, belakang sikit Fazana gambarnya. Okay, dah jadi dah Fazana buat silinder. Okay, very good. Very good, very good, very good. Okey, ada tak kawan-kawan lain yang nak share silinder? Okey, jadi kawan-kawan yang dah siap tadi silinder tu, jadi maksudnya kamu pun dah selesai soalan satu. Sekejap lagi bila habis kelas, kamu boleh ambil gambar dan juga send lah dekat link hantar tugasan macam biasa. Okey, untuk soalan satu dah selesai. Jadi macam itulah teknik kita buat silinder. Okey, yang penting kita punya panduan ellipse kita tu. Kalau kita nak buat dia menegak, kita buat macam tadilah. Tapi sekiranya kamu tengok ni cabaran bagi kamu lah. Saya tak minta kamu buat sebagai latihan. Tapi kalau kamu sangat berminat untuk buat lakaran, kamu boleh cuba bina silinder dalam keadaan melintang. Cuba tengok. Kalau saya pusing kertas saya, dia akan jadi macam tu. Kamu perhatikan kotak ni. Sekarang ni kotak ni dia dah berubah sedikit kedudukan dia. Nampak tak? Jadi kita buat kotak macam ni dulu. Kita buat ellipse. Kemudian kita akan boleh sambungkan kita punya ellipse secara melintang. Jadi dah silinder kita melintang juga. So kalau kamu berminat, kamu boleh cuba untuk buat ni. Dia agak berbeza sedikit lah keadaan melintang. Okay. Yang mana kawan-kawan yang minat nak buat, boleh lah teruskan. Okay. Baik, alhamdulillah selesai kita punya tugasan yang pertama iaitu membina silinder. Okey, semestinya sama juga macam elips dan bulatan. Membina lakaran silinder ni mestilah kena banyak latihan. Okey, barulah kita punya lukisan jadi cantik. Baik, kita akan tengok pula yang kedua. Yang kedua iaitu membina kun. Membina kun. Okey, kun ni lagi senang sebenarnya. Lagi senang daripada silinder. Okey, kalau kamu boleh buat silinder, mesti boleh buat kun. Okey, walau bagaimanapun tak apa, sama-sama kita tengok. Okey, saya tunjukkan contoh dulu. Ini kun satu yang dah siap. Inilah kita nak buat. Okey. Jadi kun ini sebenarnya dia macam silinder, tapi elips dia ada satu saja. Kalau silinder tadi elips dia ada dua, atas dengan bawah, betul? Tapi bagi kun ni elips dia satu je. Okay. Kalau dalam contoh saya ni, elips dia dekat bahagian bawah sahaja. Di atas itu dia muncung tajam. Okay. Kita akan cuba buat kun ini bersama-sama. Okay. Saya harap kamu ready dengan muka surat yang lain. Okay. Kita try sama-sama buat. Alright. Ini kertas kosong saya. Ya. Okey, saya ambil grid isometrik ya. Okey, baiklah. Kita akan cuba sama-sama buat. Macam biasa kita buat tapak dia dulu. Kamu buat satu garisan untuk tapak dia. Okey. Cikgu, saya tak nampak skrin. Raudah tak nampak ke skrin Raudah? Patutnya okey ni. Alamak. Kawan-kawan lain boleh feedback tak dekat saya? Nampak tak skrin saya? Skrin saya sekarang ni nampak ni. Kertas kosong lah. Fazana nampak? Saya nampak skrin cikgu. Nampak?
Saya rasa Raudah ada masalah talian lah, Raudah. Kalau boleh Raudah try login semula, tak apa, kami tunggu pelan-pelan. Kami buat pelan-pelan. Jangan risau. Raudah try, ayah. Raudah try. Talian mungkin kurang baik tu, Raudah. Raudah try login semula, try keluar dulu, masuk balik. Kita tengok macam mana. Okey, kawan-kawan yang lain, seperti biasa kita buat tapak dia. Okey, kita buat tapak dia dulu. Saya buat satu garisan. Okey, ni tapak dia. Saya buat garisan. Kali ni cuba untuk kontrol garisan binaan tu supaya jangan terlampau terang sangat. Try control. Okey, saya buat tapak macam biasa. Kemudian saya nak start buat paksi isometri. Saya buat garisan menegak ke atas kat sini. Okey. Kemudian kita nak buat kotak isometri bagi elips kita di bahagian bawah dia. So sama je macam tadi. Oh, ada kawan kita baru join ya. Okey, kawan kita baru join, boleh terus sama-sama kita hari ni kita buat kun Tadi kita dah selesai buat silinder bagi kawan kita yang baru join. Ini kita buat kun pula. Okey, saya nak buat kotak sama macam tadi, 4 kotak saiz dia saya buat. Okey, dekat bawah ni 1 2 3 4. 1 2 3 4. Okey. Okey, kita dah siap kotak kita. Kalau kawan-kawan boleh kontrol sedikit kotak yang kawan-kawan buat tu supaya garisan binaan ini jangan terlampau terang sangat. Okey. Tapi contoh saya ni, saya memang buat terang sebab saya nak bagi kamu nampak. Okey. Alright, kotak kita dah siap. Kita bahagi seterusnya kotak kita bahagi 4 dulu, kemudian baru bagi 8, bahagi 4. Okey, bahagi 2. Bahagi 4. Okay, bahagi lagi diagonally. Alright, so saya dah bahagi 8 kotak saya sekarang. Okay. Sama je, step sama macam tadi. Okay Rifki, tengok baik-baik. Step sama macam tadi. Okey, sekarang kita dah boleh mula buat garisan lengkungan dalam membina elips kita. Okey, saya mula dengan bahagian ini lebih dahulu. Seperti biasa, kita bahagikan garisan ini kepada 3 bahagian. Saya agak-agak je di situ. Garisan ini pula atas pula di sini. Saya akan bahagi dia kepada 3 bahagian tu, agak-agak. Baik, kita akan mula buat kita punya elips. Elips yang pertama. Alright. Okay. Saya pergi kepada kotak yang kedua sekarang ni. Di sini macam biasa saya anggaran. Anggaran lagi kat sini. Bahagi 3 saja anggaran. Pusing sikit kotak saya. Okay. Binakan elips. Bina garisan lengkungan kita. Okey, garisan lengkungan yang kedua. Baik. Tak berapa lengkung sangat yang ni. Kita padam balik. Buat lagi sekali. Jangan takut. Tak jadi, kita padam je. Okey, cantik sikit. Baik. Saya teruskan lagi lengkungan saya. Cikgu. Yes, Fazana. Dah kata cikgu ada buat rakaman tak? Alamak. Ada rakaman? Ada rakaman. Nasib baik. Panik pula saya tadi. Bila tiba-tiba tanya rakaman. Ada rakaman. Rakaman ada. Raudah tak boleh masuk ke? Oh, Raudah punya talian bermasalah ni. Jangan risau, bagi tahu kat dia. Macam biasa kita ada rakaman. Dah habis sekejap lagi saya akan muat naik rakaman, boleh tengok semula. Kian Raudah, mungkin talian tak berapa cantik di kawasan beliau sekarang ini. Okey. Jangan risau kawan-kawan, seperti biasa insya-Allah kita ada rakaman, okey. Baik, saya teruskan. Boleh ya?
Okey. Baik, lengkungan saya yang ketiga di sebelah kanan ini sama juga macam tadi. Saya bahagi 3 garisan ni, anggaran. Saya bahagi 3 dekat situ. Okey, saya start buat lengkungannya. Saya pusing kertas ni takut kamu pening pula tengok. Okey, lengkungan. Okey, lengkung kita, elips kita dah siap. Kalau kamu perhatikan dekat sini, saya buat separuh sahaja. Okey, bahagian yang di belakang tu, satu lagi bahagian tu kita tak perlu buat sebab dia akan terlindung. Jadi kita boleh jimat sikit masa. Okey, saya buat ni. 3 lengkungan saja saya buat. Okey, kalau kamu perhatikan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah hadapan. Sebelah belakang kita tak perlu buat. Tu ada raudah masuk balik. Raudah mungkin talian tak berapa baik lah tu raudah. Jangan risau, kita buat rakaman macam biasa raudah ya. Kalau masih tak boleh nampak, mungkin sekejap lagi dah selesai kelas, saya muat naik rakaman, raudah boleh tonton semula. Mungkin talian tak berapa baik pagi ni. So, okey kawan-kawan, boleh tak? Okey raudah boleh reply. Ya raudah, sorry. Talian tak best. Okey. Macam mana kawan-kawan? Boleh ya? Boleh. Jadi saya teruskan je lah sebab ini step sama je macam tadi kan. Okey, seterusnya kita nak buat kun. Kun ni yang kita tahu dia atas dia mesti tajam. Okey? Atas dia tajam lah. Kalau kita sebut kun ni kita tahu atas dia tajam, bawah dia silinder, bulat. Bawah dia bulatan lah, elips. Okey? Atas dia tajam. So, jadi apa kita nak buat? Kita dah ada garisan tengah. Garisan tengah kita ni yang tengah-tengah, yang tinggi ni saya buat. Jadi, bergantung kepada ketinggian kun yang kamu nak buat lah. Okey? Kalau lagi tinggi ni, macam saya ni, katalah saya tak nak buat tinggi sangat lah. Garisan ni saya padam sikit. Saya tak naklah buat tinggi sangat. Saya punya kun ni saya padam sikit garisan saya ni. Okey, bagi rendah sikit kun saya. Okey, katakan sampai situ je saya nak buat kun saya. Okey. Jadi, seterusnya apa kita buat? Kita akan sambungkan garisan titik ini. Saya tanda dulu pada kamu. Okey. Kita nak sambungkan titik ini dari sini, titik yang macam tadi juga, kepada hujung ni. Kepada hujung ni. Okey. Kemudian sebelah lagi sama juga, daripada sini, titik itu kita nak sambungkan kepada sini. Okey, bila kita sambung tu, kita punya kun akan siap lah. Okey. Okey, kita tengok. Mari kita try sambung. Saya sambungkan sekarang. Daripada sini, saya sambung straight saja. Allah, cancel. Saya tak tukar color merah pula. Alright, one more time. Okay, saya sambung daripada hujung ni, straight sambung sampai sini. Okay, sebelah lagi, straight sambung sampai sini. Okay. Sebelah ni tak berapa jadi. One more time. Daripada sini saya sambung. Okay. Sebelah lagi. Alright. Jadi kita dah berjaya sambung macam tu. Seterusnya kita boleh terangkanlah garisan kita. Okay. Sepatutnya garisan binaan. Jadi kita buat tak terlampau terang. Macam ni lah saya. Okay. Jadi kita terangkan balik garisan-garisan yang kita nak buat tadi supaya nampak lengkung kita. Okay, so saya terangkan sekejap garisan saya. Okay, saya nak terangkan balik garisan ni supaya lengkung dia nampak. Terangkan dekat sini balik. So, begitulah kita punya bentuk lengkungan kita.
Okey, elips kita inilah yang dipanggil sebagai cone. Okey. Jadi kalau kamu dapat kurang lebih bentuknya macam tu, dah berjayalah kita membina cone. Okey. Jadi kawan-kawan yang mana dah selesai mungkin boleh share bersama-sama dengan kita. Jadi saya pun boleh nampak, sama-sama cuba. Jangan risau. Macam biasa je. Alright. Rifki belakang sikit, Rifki. Tak nampak. Sekejap saya tengok bagi besar sikit Rifki punya ni. Belakang sikit lagi Rifki. Okey, ni belakang sikit. Belakang sikit lagi. Atas sikit. Atas sikit lagi. Okey, very good. Rifki betulkan sikit garisan dekat sini Garisan ni saya tunjuk. Garisan lengkung dekat situ. Okey? Lengkung dekat sini ni betulkan sikit. Okey? Lengkung kat sini betulkan sikit. Dah cantik dah. Okey? Alright, very good. Okey, kawan-kawan lain. Ada tak nak share dengan kita? Ivy. Mana saya tengok? Ivy. Very good. Ivy pun dia dah jadi dah. Alright, very good. Ivy okey. Siti Nur Atika. Mana saya tengok? Very good Ivy. Okey, Siti Nur Atika pun dah jadi dah. Dia punya kun dia. Macam itulah konsep untuk membina kun. Very good Siti Nur Atika. Okey, ada kawan-kawan lain yang nak share bersama dengan kita? Sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan kita yang lain untuk share hasil mereka. Okay. Saya tunjuk balik di skrin sekarang ini. Okay. Inilah kun. Macam biasalah, memanglah lakaran ini perlu latihan untuk dapatkan kun yang cantik. Jadi kenalah buat beberapa kali. Okay. Ada lagi kawan-kawan lain nak share dengan kita? Tak ada? Okay. Baik. Sebagai cabaran kepada kamu, terutamanya bagi kawan-kawan yang sangat minat untuk melukis, cabarannya adalah untuk buat kun dalam bentuk melintang. Dia akan jadi macam ni. Ini challenge lah. Okay? Challenge saya bagi pada kawan-kawan. Apa yang berminat, nak cuba macam mana nak buat kun dia jadi melintang macam ni. Sama juga macam silinder tadi. So, dia punya kata kunci dia adalah kita punya kotak tapak sebagai buat elips tu, kita kena buat dia dalam keadaan melintang dulu, siap-siap. Okay? Kemudian baru kita sambungkan menjadi kun. Jadi kamu cuba sebagai cabaran kepada kamu. Okey, baik. Itulah dianya 2 tugasan kita pada minggu ini. Yang pertama tadi membina silinder. Yang kedua, membina kun. Bagi rakan-rakan yang dah selesai, dah tunjuk contoh dengan saya tadi, lepas ini boleh ambil gambar kamu punya tugasan itu dan post ke dalam link menghantar tugasan seperti biasalah. Okey? Penting untuk kamu hantar supaya saya ada record, saya boleh record. Saya maklum kamu dah selesai kan? Oh, Fazana ada share dengan kita. Mari kita tengok sekejap. Okey. Alright, very good Fazana. Macam saya kata tadi, sekejap saya tunjukkan di sini kalau boleh Fazana. Garisan binaan yang belakang ni nanti boleh bagi kurang sikit dia punya terang dia. Okey? Guna pemadam kontrol sikit terang dia. Garisan tengah ni pun kontrol sikit dia punya keterangan dia. So nampak akan jadi lebih cantik lah kamu punya kun nanti. Okey? Alright. Baik, very good. Okey, itu dia perkongsian sedikit beberapa orang kawan kita yang sudi berkongsi. Tahniah yang dah selesai kawan-kawan kita. Okey, 2 soalan boleh ambil gambar dan hantar sebagai bukti tugasan kamulah kepada saya. Okey, baik. Jadi tajuk kita itu sahaja, 2 saja tajuk kita. Saya open untuk sebarang persoalan nak tanya saya apa-apa sahaja berkaitan tajuk ini atau tajuk-tajuk sebelum ni pun boleh. Ada apa-apa? Any question? Cikgu? Ya, Rifki. Nak tanya, okay. Kalau boleh ke saya gunting, saya potong gambar ni lepas tu saya tampal dalam buku? Boleh, tak ada masalah. Memang dah bagi tahu dah, boleh macam tu. Kalau buat dalam kertas A4 ke, dalam kertas lain ke, nak gunting tampal, no problem. Boleh, no problem. Okey, kawan-kawan lain, sebarang persoalan, kawan-kawan lain? Ada kawan-kawan lain? Tak gambar saya ni. Tak ada cikgu. Tak ada.
Tanyalah apa-apa pun. Suruh tanya lah. Cikgu tak balik kampung ke? Tak Dah boleh balik. rentas negeri ni. Tak boleh. Saya apa jangan kata negeri, saya daerah pun tak rentas lagi. Belum sarapan lah Raudah, lapar. Tak sempat sarapan lagi lah. Lepas ni lah baru sarapan. Cikgu sihat? Alhamdulillah. Okey, kawan-kawan ada ke yang dah jalan-jalan rentas negeri ni? Kawan-kawan kita ni? Tak ada. Tak ada. Lamalah kita. Saya pun tak pergi mana. Ya, Raudah. Ada apa soalan Raudah? Raudah ada dekat chat kita. Jap nak type. Okey, type Raudah. Sian Raudah, dia line dia tak berapa baik. Pagi ni. Kalau tidak, okey je. Apa masalah dia tu? Okey, kawan-kawan, sambil-sambil kita tunggu soalan Raudah. Okey, baik kawan-kawan, kalau boleh saya berpesan, seperti biasa, hantar tugasan dan isi kehadiran. Jangan lupa, ya. Link kehadiran macam biasa. Jangan lupa isi link kehadiran. Okey. Tajuk kita, sambungan kita masih lagi tajuk lakaran. Minggu hadapan pun kita ada tajuk lakaran lagi. Belum habis. Tajuk ni memang agak panjang sedikit. Okey. Soalan Raudah pasal vaksin 20 atau 21 hari bulan. Nasihat saya setakat ini ikut MySejahtera. Ikut MySejahtera. Okey, tengok di MySejahtera tu dia bagi tahu tarikh dia berapa hari bulan, ikut MySejahtera. Kemudian tempat PPV itu adalah sama dengan PPV dos pertama kamu. Sepatutnya lah. Okey. Kalau ada maklumat terbaru akan dimaklumkan kemudian. Tapi setakat hari ini maklumat yang saya tahu adalah ikut tarikh MySejahtera dan juga sepatutnya kamu akan dapat dos kedua mengikut PPV yang sama dengan dos pertama kamu tempoh hari. Okey. Kalau ada maklumat lain yang terkini saya akan maklumkannya, terutamanya kelas 106 lah. 102 pun saya rasa guru kelas kamu akan maklumkan. Okey, last call kawan-kawan. Anything? Apa-apa saja persoalan? Okey, baiklah. Pesanan terakhir daripada saya. Okey, kawan-kawan jaga kesihatan. Okey, walaupun kita dah nampak gelombang COVID-19 kita dah reda, alhamdulillah, tetapi kita masih tetap kena jaga SOP. Kalau kawan-kawan keluar, di luar pergi ke kedai dan sebagainya, jangan leka, sentiasalah pakai pelitup muka, ya. Kalau tempat tu orang terlampau ramai, janganlah kita pergi masuk juga, ya. Kita buat relax dululah. Okey. Andainya kawan-kawan berpeluang untuk balik kampung, rentas negeri dan sebagainya pun tetap sama juga. Sentiasa jaga SOP, sentiasa cuci tangan, buat yang asas-asas. Kalau ada hand sanitizer pakai, begitulah, ya. Saya tak balik kampung pun, Raudah. Saya ada di sini saja. Okey. Saya tak pernah rentas negeri lagi. Rentas daerah pun tidak. Saya dekat Kemunting ni je. Okey. Baik. Macam biasa kawan-kawan, anything, soalan-soalan selepas ini nak tanya, boleh Telegram sahaja. InsyaAllah rakaman akan saya muat naik selepas ini. Yes, saya Fazana. Teruskan. Nak tanya, sekolah bila buka? Sekolah setakat ini kita tak ada apa-apa tarikh lagi. Cumanya saya dengar kabar angin ni sepatutnya tak boleh share, tapi share jugalah. Kita kena tengok fasa. Mungkin kita akan diumumkan negeri Perak akan berubah ke fasa yang 3. Tapi belum lagi, kita masih fasa 2. Tapi kalau diubah fasa 3 pun sekolah belum buka. Dia akan berubah lagi sekali ke fasa 4, barulah sekolah dibuka. So kita tunggu berita baik itulah. Saya difahamkan tak berapa lama lagi, dalam masa terdekat. Okey? Dalam masa terdekat. So tenang-tenang dulu. Saya rasa mungkin dia nak bagi keseluruhan pelajar selesai dos kedua mungkin. Supaya semua orang rasa lebih selamat bila kita bersemuka di sekolah nanti. Ramai dah tak sabar nak ke sekolah ni. Takut dah lupa dah kelas dia kat mana. Okey, macam mana kawan-kawan? Okey,
Ada sebarang soalan nanti boleh tanya saya lagi di Telegram. Saya rasa kita tamatkan kelas kita sampai di sini saja. Okey. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Jangan lupa isi kehadiran. Kita nak selfie tak? Marilah kita selfie sekali. Mari. Kita selfie lah sekali sian ke kawan-kawan kita sebelum kita tamat. Marilah. Come on gang, come on. Mana ni kawan-kawan ni, tak nampak muka pun. Muka saya je nampak ni. Mana kawan-kawan kita? Kawan-kawan tak boleh buka kamera dah ke? Tak nak buka dah. Tu ada. Dah. Mana lagi kawan kita yang lain? Oh lah, ni Farif baru bangun pula. Pukul berapa? Dekat pukul 10 dah baru bangun tidur ni. Tidur lambat lah tu. Tu saya selalu pesan tu, jangan tidur lambat. Ada Rauda, ada Fazana, ada Rifki. Aduh, nampak kawan-kawan kita. Lama tu tak tengok kawan-kawan kita. Atika, saya tahu Atika mesti atas buayannya ni. Atika ni, dia online atas buayannya ni. Memang santai habis. Betul ke Atika, atas buayannya? Ada lagi kawan-kawan kita tak? Atika kata tak. Kayak hari ni dia tak lepak atas buayan. Come on. Ada lagi kawan-kawan kita? Mana nak ambil gambar? Come on. Ada Ivy. Alright. Okay, kita ambil dulu satu ya. Okay. Ready. 1, 2, 3. Alright. One more time. Okay. 1, 2, 3. Okay. Alright. Baik. Kawan-kawan. InsyaAllah. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Seperti biasa, sebarang soalan tanya je lah di Telegram. Okay? Rakaman sekejap lagi saya upload. Okay, pergi sarapan. Okay, santai-santai saja. Okay, baik. Assalamualaikum. Bye-bye. Baik, cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Bye-bye, Ivy. Bye-bye. Bye-bye, Zafara. Bye, cikgu. Bye, Rauda, Fazana, Nabil. Waalaikumsalam.